Bagi anda yang merancang untuk menunaikan umrah dan juga solat di Masjidil Haram, Masjidil Haram Mekah yang saya maksudkan, uh, perlu ada application Inmarna, kerana setiap waktu solat ataupun umrah memang perlu ada permit ataupun tasrih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini saya berbesar hati untuk berkongsi sedikit maklumat, iaitu tentang penggunaan application yang terdapat di Saudi dan juga Malaysia. Saya rakyat Malaysia yang menetap di Saudi pada ketika ini, juga ingin tahu bagaimana application MySejahtera, how does it work. Jadi, dan juga saya ingin berkongsi tentang application yang digunakan di Arab Saudi bagi membolehkan kita memasuki mana-mana premis, terutama Masjidil Haram, sama ada Makkah Al-Mukarramah dan juga Madinah Al-Munawwarah. Dan di dalam Saudi juga telah mewajibkan setiap individu yang ingin memasuki mana-mana premis, contohnya pasar raya, perlu menunjukkan application Tawakkalna. Jadi teruskan bersama saya untuk berkongsi. Baik, kali ini saya ingin menunjukkan application Tawakkalna. Contohnya, okey, di application Tawakkalna, bila kita dah register dengan application Tawakkalna, so kita boleh buka application tersebut, sama ada status di situ kita telah divaksin ataupun belum divaksin, atau telah lengkap vaksin sebanyak 2 dos. Cuba kita lihat sistem Tawakkalna ni. Dia ringkas, bagi saya ringkas dan mudah. Bukan saya nak buat perbandingan dengan MySejahtera di Malaysia, sebab saya sendiri pun tak tahu lagi macam mana sistem MySejahtera itu berfungsi ataupun diupdate. Okey, untuk sistem Tawakkalna, setiap kali kita buka aja sistem tu, dia akan terus update automatically tanpa perlu kita menjawab soalan. Apa yang saya tahu, dalam MySejahtera kena menjawab beberapa soalan untuk kita update application tersebut. Okey, kita tengok. Even baru-baru ni saya berkunjung ke Madinah Al-Munawwarah untuk masuk ke pagar ataupun ke kawasan Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Setiap gate yang dibuka mesti ada yang jaga, dan kita perlu menunjukkan sistem Tawakkalna, application Tawakkalna. Okey, so itu adalah kewajipan. Bukan semua gate dibuka, ada beberapa gate sahaja yang dibuka yang boleh kita keluar dan masuk. So setiap kali kita nak masuk, kita perlu menunjukkan application Tawakkalna tersebut. Dari application Tawakkalna, saya beralih kepada application Inmarna. Inmarna ni untuk membolehkan kita memohon permit untuk umrah, untuk solat di Masjidil Haram Mekah, untuk raudah, sama ada bagi wanita ataupun lelaki, dia berbeza. Dan ziarah makam Rasulullah. Setiap lokasi ini perlu ada permit. Setiap aktiviti ini perlu ada permit yang sah.
Cuba kita perhatikan apa yang saya kongsi ni, Idmarna contohnya. Okey, bila buka Idmarna, kita akan tengok di situ kita nak mohon, kalau kita berada di Makkah, kita nak mohon untuk permit umrah. So bila kita select di situ, klik, dan terus appear nama kita, ada tarikh-tarikh yang dikeluarkan. Bagi yang tarikh yang hitam, bold hitam tu, itu maknanya ada slot. Jadi boleh tekan di situ. So slot dia bila dan masa dia bila dia akan appear di situ, ya. Tujuan saya berkongsi ni bukan apa, untuk memudahkan bagi sahabat-sahabat dan saudara-saudara yang berada di tanah air apabila merancang untuk datang ke Saudi Arabia, sudah pasti niat untuk mengerjakan umrah, ziarah dan solat di Raudah. Itu di antara aktivitinya. Begitu juga aktiviti untuk solat di Masjidil Haram. Solat di Masjidil Haram perlu ada permit. So kalau di Madinah Al-Munawwarah berbeza. Kalau kita tunjukkan Tawakkalna, mana application Tawakkalna kita dah appear kat situ, complete vaksin, so kita boleh masuk dan kita boleh bersolat. Tapi itu bukan membolehkan kita untuk masuk ke Raudah dan juga ziarah makam Rasulullah. Dalam masa yang sama, saya juga membuka My Sejahtera, sebab saya merancang untuk balik ke Malaysia insya-Allah dalam masa terdekat, mungkin dalam penghujung September, untuk balik ke Malaysia. Jadi bila di situ ada soalan-soalannya yang perlu kita jawab, dan bila saya jawab, memang saya kat situ ada yang tak tahu yang mana tadi, saya pun tak pasti yang mana saya jawab. Person under surveillance, jadi kat situ person under surveillance, mungkin saya di kuarantin di rumah ataupun di pusat-pusat kuarantin yang telah ditetapkan. Di antara panduan yang saya nak kongsi tentang Tawakkalna dan juga Idmarna. Tawakkalna, dia menunjukkan bahawa status kesihatan kita, yang mana sama ada kita positif ataupun negatif, dan juga complete vaksin ataupun non-vaksin, dia akan appear di situ. Jadi membolehkan untuk kita masuk ke mana-mana premis di Arab Saudi. Banyak juga di antara, bukan sahaja pasar raya, tetapi ada juga kedai-kedai ataupun premis yang sebelum kita masuk, dia minta kita tunjukkan application Tawakkalna. Contoh kedai kek dan sebagainya. Selain daripada kedai kek, ada juga tempat-tempat mat'am ataupun kedai makan, yang sebelum kita masuk memang perlu menunjukkan application Tawakkalna. Jadi Tawakkalna ni perlu ada sebelum anda datang ke Arab Saudi. Sebelum merancang ke Arab Saudi, pastikan download application Tawakkalna terlebih dahulu. Bagi anda yang merancang untuk menunaikan umrah dan juga solat di Masjidil Haram, Masjidil Haram Mekah yang saya maksudkan, perlu ada application Idmarna, kerana setiap waktu solat, ataupun umrah, memang perlu ada permit, ataupun tasrih. Kat sini kita panggil tasrih. Tasrih tu samalah permit. Tasrih tu bahasa Arab. Jadi setiap aktiviti yang kita nak lakukan perlu ada tasrih atau permit. Baik, kalau di Masjid Nabi untuk solat tak perlu tasrih, melainkan untuk masuk ke Raudah dan juga ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian saya ini dapat membantu sahabat-sahabat, dapat membantu anda yang merancang untuk datang ke Arab Saudi bagi menunaikan umrah, bagi menunaikan solat di Masjidil Haram dan juga ziarah tempat-tempat tertentu. Perlu ada application yang telah saya nyatakan tadi. Jadi insya-Allah semoga perjalanan anda semua
berjalan dengan lancar dan semoga sentiasa di bawah lindungan Allah, insya-Allah. Semoga semuanya selamat pergi dan selamat kembali, dan semoga kita selamat daripada wabak COVID-19 ini. Semoga Allah angkat COVID-19 ini daripada muka bumi dan dapat kita menunaikan ibadah-ibadah seperti sedia kala, insya-Allah. Jadi itu saja saya rasa perkongsian yang ringkas untuk saya kongsikan. Semoga ianya memberi manfaat buat semua, buat anda, buat mereka yang merancang untuk datang menunaikan umrah. Baik, kalau berbicara daripada segi kos untuk umrah, saya percaya bahawa kosnya mungkin akan meningkat berbanding yang sebelum COVID-19. Sebab apa saya katakan begitu? Sebab kalau di dalam kenderaan, contohnya bas kita tak boleh lebih daripada 20 orang rasanya dia, sebab ada, kalau dalam bas tu ada 40 seat, cuma boleh diisi kepada 20 seat sahaja. Itu di antara kaedah-kaedahnya lah. Dan begitu juga hotel, kalau dulu boleh menginap satu bilik untuk hotel bajet lebih kurang 4 orang, sekarang mungkin 2 orang sahaja. Jadi daripada segi faktor-faktor itu akan melibatkan kos, peningkatan kos berlaku. Jadi saya rasa cukup sekadar itu perkongsian ringkas daripada saya. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu adalah kelemahan daripada saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.